Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan projek sarjana muda 2 semester 2 sesi 2020-2021. Okey, nama saya Muhammad Faris Muhammad bin Zulkifli, Ijazah Sarjana Muda, Rangkaian Komputer dan Keselamatan, Sekolah Komputeran Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Untuk tajuk PSM2, saya membuat tajuk aplikasi perkhidmatan penghantaran parsel yang diberi nama Parsego. So, ini adalah agenda pembentangan saya. Yang pertama ialah abstrak, yang kedua pengenalan, yang ketiga latar belakang masalah, yang keempat skop projek, yang kelima objektif projek, yang keenam pembangunan projek, yang ketujuh penambahbaikan masa hadapan. Untuk abstrak, pembelian di atas talian menjadi semakin terkenal pada zaman seberjangkit ini. Wujudnya, pelbagai aplikasi yang membolehkan pengguna membeli belah tanpa menggunakan tenaga untuk pergi ke kedai secara fizikal menjadi antara sebab yang tinggi untuk pengguna lebih cenderung menggunakan aplikasi untuk membeli belah. Malah harga yang di atas talian sering kali dilihat lebih murah berbanding harga di pasaran atau kedai-kedai. Namun begitu, disebabkan permintaan dan penggunaan yang sangat tinggi menerusi aplikasi membeli belah, servis perkhidmatan bungkusan dilihat kurang efisien dari segi kelancarannya. Bukan itu saja, pelbagai masalah yang timbul seringkali membimbangkan pengguna, antaranya barang dalam bungkusan rosak, kelewatan bungkusan sampai kepada penerima dan sebagainya menyebabkan pengguna semakin risau. Selain itu, pengirim yang berniaga di atas talian tidak sempat untuk pos bungkusan oleh kerana terlalu sibuk dengan kerjaya. Justru, hadirnya Parsego yang akan dibangunkan untuk membantu pengirim menghantar bungkusan tanpa perlu pergi pejabat servis penghantaran, dan barang dalam bungkusan dijamin dijaga dengan cermat kerana proses yang lebih mudah. Aplikasi ini dibangunkan dengan menggunakan pendekatan metodologi Agile. Oleh itu, pengurusan parsel atau bungkusan parsel dapat diuruskan dengan baik serta pantas. Pengenalan. Okey, dengan penggunaan telefon bintang yang semakin berkembang di segenap unsur lapisan, neraca teknologi ini semakin membantu dalam kehidupan seharian. Pembeli boleh membeli apa jua atas talian seperti barang keperluan, makanan, barang elektrik dan juga elektronik. Yang kedua, pelbagai inisiatif telah wujud untuk memperbagaikan perkhidmatan ini untuk memenuhi keperluan pengguna. Antara perkhidmatannya yang sedang berkembang adalah perkhidmatan penghantaran bungkusan on demand, yang merupakan perkhidmatan yang sangat penting antara pembantu dengan penjual, di mana merupakan perkhidmatan yang lagi pantas dengan jarak yang tertentu sahaja. Pengguna juga boleh menghantar penjual jenis barangan kepada sesiapa sahaja dalam jarak yang tentu dan tidak perlu ke pusat penghantaran bungkusan, hanya perlu pesan menghantar menerusi aplikasi. Inisiatif ini lebih mudah untuk memudahkan pengguna secara keseluruhan, terutama yang tinggal di kawasan bandar besar yang terhimpit dengan masalah kesesakan lalu lintas. Latar belakang masalah ada 3. Yang pertama ialah peningkatan pembelian di atas talian, so menyumbang kepada penggunaan perkhidmatan penghantaran ekspres menjadikan servis itu kurang cepat serta tidak efisien dari segi pelaksanaan kerana terlalu ramai menggunakannya. Yang kedua, walaupun berada dalam jarak atau lingkungan yang dekat, penerima masih menghadapi masalah iaitu bungkusan lambat sampai hingga menimbulkan perasaan yang tidak puas hati. Yang ketiga, bungkusan yang diterima tidak berada dalam keadaan yang baik seperti yang dipaparkan atau diiklankan oleh pengirim, yang berpunca dari logistik syarikat penghantar bungkusan itu sendiri kerana tidak cermat dalam mengendalikan dan dilambutkan bersama-sama dengan bungkusan yang lain. So, untuk seterusnya, skop projek aplikasi Parsego dan Parsego Rider adalah sebuah aplikasi yang dibangunkan adalah berasaskan sistem operasi Android dan iPhone operasi sistem sahaja. Mempunyai sambungan internet yang baik ketika menggunakannya.
Akaun pengguna dan penghantar sangat penting bagi memastikan segala panduan serta langkah-langkah yang terlibat sepanjang proses penggunaan. Objektif projek. Okey, objektif projek yang pertama untuk menganalisis dan membandingkan sistem atau aplikasi yang sedia ada dengan aplikasi yang akan dibangunkan untuk menentukan proses-proses yang terlibat dan keperluan yang akan digunakan dalam sistem. Yang kedua, mereka bentuk dan membangunkan sebuah aplikasi berasaskan Android yang akan membantu pihak pengirim dan penerima memberikan perkhidmatan perantaran berkesan on demand yang berkesan dan efisien. Yang ketiga, untuk menguji keberkesanan aplikasi Go dan Pasego Rider dalam peranti mudah ini. Untuk pembangunan projek, Pasego menggunakan Flutter yang merupakan sumber terbuka atau open source. Kenapa menggunakan Flutter? Sebab dia berpotensi untuk berkembang kerana Flutter menggunakan teknologi open source yang baru. Yang ketiga, boleh digunakan untuk mengembangkan kepada aplikasi lintas platform atau cross platform seperti Android, iOS, Mac dan Windows. Ini adalah kes guna di mana ada 3 aktor. Yang pertama pengirim, yang kedua penghantar, yang ketiga pentadbir. So, pengirim boleh mendaftar akaun, kemaskini profil, berkomunikasi dengan penghantar, menjejak bungkusan, mengirim bungkusan, memilih lokasi. Manakala penghantar pula boleh mendaftar akaun, kemaskini profil, menguruskan perantaran, menjejak pendapatan. Manakala pentadbir pula menguruskan pengguna. So, ini adalah antara muka pengguna, daftar dan log masuk. Di sebelah kiri adalah Pasego, manakala di sebelah kanan adalah Pasego Rider. Kedua-duanya adalah sama, menggunakan nombor telefon dan kata laluan. So, ini antara muka pengguna halaman utama. Yang kiri Pasego dan sebelah sini adalah Pasego Rider. So, untuk Pasego Rider, daripada halaman utama tadi, ini adalah cara-cara untuk mengirim bungkusan untuk Pasego Rider. So, untuk antara muka interface yang pertama ialah kita perlu pilih jenis bungkusan, sama ada dokumen ataupun bungkusan. So, pilih dan seterusnya akan ke halaman masukkan perincian bungkusan. Masukkan tinggi, masukkan lebar, masukkan kedalaman, masukkan berat. Seterusnya, pilih lokasi pengambilan. Menggunakan peta Google, pilih lokasi di mana-mana sahaja dan seterusnya, pilih lokasi penghantaran. Daripada lokasi pengambilan dan lokasi penghantaran, akan kalkulate berapa jarak dan mengira berapa harga yang harus dibayar untuk menggunakan perkhidmatan. Harga ini akan diberikan kepada penghantar. So, ini adalah halaman sahkan butiran penghantaran dan pilih jenis bayaran. Untuk menjejak pasal, pengguna boleh menjejak pasal dan melihat penghantar menghantar pasal anda. Pengguna juga boleh kemaskini profil, mana ada boleh mengemaskini nama, kata laluan dan email, kemudian simpan. Untuk Pasego Rider, untuk halaman yang utama, Pasego Rider boleh melihat pesanan yang baru. Pesanan yang baru masuk daripada pengirim. Jadi Pasego untuk penghantar boleh melihat senarai pesanan baru dan boleh memilih pesanan baru. Penghantar boleh menolak atau menerima pesanan baru. Sekiranya
penghantar menerima pesanan baru atau menerima pesanan baru, pesanan akan dimasukkan ke dalam pesanan yang aktif. Kemudian, penghantar boleh mulakan perhantaran dan tekan mula, dan akan pergi ke halaman peta Google ataupun Google Map untuk ke lokasi tersebut. Sekiranya sudah selesai perhantaran yang tadi akan dimasukkan ke dalam perhantaran yang lepas. Untuk pasal GoRider juga, pengguna boleh mengemas kini profil, nama penuh, email dan simpan. Manakala untuk admin boleh memberi approval kepada pengguna sebelum log masuk. Jadi, kedua-dua pengguna, sama ada pengirim atau penghantar, sekiranya berjaya daftar, admin akan approve dan pengguna boleh log masuk ke dalam aplikasi masing-masing. Ini adalah cara admin untuk approve pengguna. Dan admin juga boleh manage pengguna di halaman ini. So, untuk penambahbaikan sistem untuk masa hadapan, yang pertama ialah pengirim boleh memilih kenderaan daripada seorang penghantar yang diperlukan mengikut perincian bungkusan. Seandai kata bungkusan yang hendak dihantar adalah besar, so pengirim boleh memilih kenderaan yang sesuai untuk menghantar bungkusan tersebut. Yang kedua ialah pengirim boleh mesej penghantar menerusi chatbot yang terbina di dalam aplikasi itu sendiri. Untuk pasal Go, sekarang pengirim boleh mesej penghantar tapi menerusi aplikasi third party yang di luar daripada aplikasi pasal Go itu sendiri, iaitu mesej yang menggunakan duit untuk menghantar mesej. Yang ketiga ialah pengesahan OTP untuk daftar masuk. Sekiranya ciri-ciri ini disediakan, ia akan lagi securekan pendaftaran tersebut. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.